Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah berita perdana maklumat sahih jenama dipercayai. Edisi Selasa 18 Ogos bersama saya Fathil Hidayat Ghazali dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Sukuk prihatin RM500 juta, peluang semua lapisan rakyat bantu kerajaan pulihkan ekonomi. Tiada ketua polis daerah atau ketua polis negeri dipegang tauke judi, atur penempatan pegawai dan anggota. Sukuk prihatin berjumlah RM500 juta yang dilancarkan hari ini bukti kesungguhan kerajaan untuk meneruskan strategi 6R dalam usaha memulihkan semula ekonomi yang terjejas akibat wabak COVID-19. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pendekatan secara bawah ke atas yang digunakan dalam penerbitan sukuk prihatin itu juga berdasarkan semangat rakyat yang ingin turut serta membantu memacu semula ekonomi negara. Jelas beliau, pendekatan 6R meliputi ketegasan, ketahanan, pencanaan semula, pemulihan, pemerkasaan dan penyusunan semula. Langganan daripada terbitan sukuk prihatin akan disalurkan ke dalam kumpulan wang COVID-19. Program yang akan dibiayai oleh sukuk prihatin ini adalah bagi memanfaatkan pihak yang terkesan oleh COVID-19. Dan ini termasuklah pertamanya menambah baik konektiviti di sekolah-sekolah di kawasan pendalaman agar anak-anak kita yang terkesan oleh boleh meneruskan pembelajaran secara digital. Keduanya memberikan sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS mikro yang terjejas akibat COVID-19. Utamanya lah usahawan-usahawan wanita. Dan ketiga, kerajaan juga akan memperuntukkan sebahagian daripada dana sukuk prihatin ini untuk perbelanjaan kesihatan, termasuk penyelidikan penyakit berjangkit atau infectious diseases. Inisiatif sukuk prihatin memenuhi ketiga-tiga fokus wawasan kemakmuran bersama, iaitu menstruktur semula ekonomi, menangani ketidaksamaan serta membina negara. Dana sukuk prihatin ini tertumpu kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Kerajaan berjanji akan memastikan seboleh mungkin tidak ada yang ketinggalan dalam usaha pemulihan ekonomi susulan wabak COVID-19 ini. No one will be left behind. Ini juga adalah bukti kesinambungan hasrat kerajaan kita dalam melaksanakan wawasan kemakmuran bersama ataupun shared prosperity vision yang menjadi tonggak aspirasi kerajaan Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan yang negara dijangka mencatat pemulihan ekonomi kukuh tahun depan dengan pertumbuhan KDNK sekitar 5.5 hingga 8%. Namun masih banyak usaha perlu dilakukan bagi membina semula ekonomi negara berikutan penularan wabak COVID-19. Jelas Perdana Menteri lagi, pemulihan pantas beberapa sektor ekonomi dapat dilihat sebaik sahaja sektor itu dibuka semula secara berperingkat bermula Jun lalu. Pertama, ekspor negara berkembang 8.8% pada bulan Jun 2020 berbanding negatif 25.5% pada bulan sebelumnya kepada 82.9 bilion ringgit Malaysia, menghasilkan lebihan dagangan sebanyak 20.9 bilion ringgit. Keduanya adalah indeks pengeluaran perindustrian
iaitu Industrial Production Index meningkat 26.2% pada bulan Jun berbanding bulan Mei 2020. Indeks sektor pembuatan pula melonjak 36.8% pada tempoh yang sama. Dan ketiga, jualan perdagangan borong dan runcit juga terus menunjukkan perkembangan 2 digit, iaitu sebanyak 21.8% pada bulan Jun 2020 berbanding bulan sebelumnya. Kerajaan pada masa sama memperuntukkan suntikan fiskal berjumlah 45 bilion ringgit bagi pemulihan ekonomi lebih pantas. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menjadi pelabur pertama sukuk prihatin. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, jumlah minimum bagi pelaburan pertama RM500,000 dan kadar keuntungan 2% setahun selama 2 tahun. Sukuk itu boleh dilanggani atau dibeli 100% melalui perkhidmatan perbankan digital. Ini merupakan satu kadar yang kompetitif memandangkan ianya ditetapkan selama 2 tahun. Keuntungan akan dikreditkan ke dalam akaun pelabur setiap suku tahun. Dalam masa 2 tahun, pelabur boleh memilih untuk menderma jumlah langganan kepada kumpulan wang COVID-19 dan jumlah ini akan diberi potongan cukai. Sukuk prihatin berlandaskan prinsip tawaruk melalui pengaturan komoditi murabahah. Ia terbuka untuk warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas. Langganan boleh dibuat menerusi JomPay atau Duit Now yang boleh diakses melalui platform perbankan digital 27 bank di Malaysia. Maybank merupakan bank pengedar utama bagi sukuk prihatin. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado menegaskan tiada Ketua Polis Negeri dan pegawai tinggi polis yang melindungi sindiket judi. Dakwaan tersebut tidak benar dan polis tidak pernah berkompromi kepada pelakunya, lebih-lebih lagi jika membabitkan anggota mahupun pegawai. Saya mengambil pendekatan zero tolerance kepada judi. Tidak benar sama sekali bahawa saya sebagai Ketua Polis Negara telah dipegang oleh mana-mana sindiket ataupun kumpulan ataupun individu yang berkepentingan yang selama ini ataupun sebelum ini menjalankan kegiatan-kegiatan perjudian tanpa lesen ini tadi. Tidak, saya nafikan sekeras-kerasnya. Dan saya juga mengambil pendekatan untuk sentiasa mengingatkan setiap warga, setiap pegawai daripada pengarah-pengarah, timbalan IGP, pengarah-pengarah turun kepada Pesuruhjaya Polis Negeri, Ketua Polis Negeri dan juga OSPD supaya jangan sekali-sekali terbabit dengan mana-mana kegiatan, dengan mana-mana juga sindiket. Itu adalah amaran keras saya daripada dulu lagi. Tegas beliau, tidak timbul juga isu mengatur penempatan perjawatan dalam kalangan pegawai dan anggota bagi mengaburi dalang yang terbabit dalam mana-mana sindiket jenayah termasuk judi seperti didakwa sesetengah pihak. Penempatan pegawai dan anggota disusun dengan persetujuan kesemua pengarah selain kepimpinan tertinggi dalam PDRM berdasarkan kelayakan keseluruhan individu berkenaan. Terdahulu beliau menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang PDRM 2019 kepada 15 pegawai tinggi terpilih. Bermula 1 September ini, aktiviti sukan dan ko-kurikulum di luar bilik darjah bagi pelajar sekolah dibenarkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kebenaran diberi mengambil kira kepentingannya kepada kesihatan fizikal dan psikologi pelajar. Namun, pelaksanaannya perlu mematuhi garis panduan dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan kementerian berkaitan. Garis panduan ini merangkumi pelaksanaan aktiviti sukan dan ko-kurikulum sekolah secara bersemuka, termasuk latihan amali di luar bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan serta sains sukan dan dalam keadaan yang terkawal. Antara garis panduan yang perlu dipatuhi termasuk mendapatkan kebenaran bertulis ibu bapa murid yang terlibat. Jadi ibu bapa mesti beri kebenaran
sebelum mereka terlibat dalam aktiviti. Menggunakan bilik mandi persalinan dihadkan mengikut kapasiti. Ini antara yang kita luluskan. Memastikan penjarakan fizikal 1 hingga 3 meter bagi aktiviti statistik dan 3 hingga 5 meter bagi aktiviti dinamik. Peralatan perlu dibersihkan dan disanitasi. Turut dibenarkan mulai 1 September ini, pengajaran dan pembelajaran amali teknikal serta vokasional. Garis panduan telah dikeluarkan sebagai rujukan 89 buah kolej vokasional serta sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah teknik terpilih. Ini termasuk menentukan bilangan murid berdasarkan kapasiti ruang dan memastikan peralatan serta lokasi amali disanitasi. Setelah 6 hari berturut-turut jumlah kes positif COVID-19 mencatat 2 angka, hari ini jangkitan baharu menurun kepada 1 angka dengan 7 kes dilaporkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 4 merupakan kes import manakala 3 kes melibatkan penularan dalam negara. 4 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara, iaitu melibatkan 2 kes warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara. 4 kes import tersebut adalah dari negara iaitu Bangladesh, 2 bukan warga negara dan 1 warga negara. Satu lagi ialah 1 kes lagi daripada yang pulang pada United Kingdom. Ketiga-tiga kes penularan di dalam negara melibatkan warga negara Malaysia di Kedah, iaitu 2 kes daripada kluster Salah dan 1 kes daripada kluster Tawar. Hari ini 26 kes pulih dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 8,902 kes. Ketika ini 8 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada kematian dilaporkan hari ini. Berhubung punca jangkitan kluster Tawar dan Salah, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata ia masih dalam siasatan. Namun, siasatan ke atas kes positif mendapati ia disumbang oleh beberapa faktor umum. Penularan jangkitan dalam kluster Tawar didapati disumbang oleh perhimpunan di kalangan ahli keluarga yang tidak sepenuhnya mematuhi bersedia operasi standard. Misalnya, kapasiti tetamu perhimpunan tidak mengikut saiz ruang dan penjarakan fizikal yang selamat di antara satu sama lain. Ini membantu penularan yang meluas dalam kluster ini. Meskipun kes indeks dan punca sebenar jangkitan masih dalam siasatan. Bagi kluster Salah pula, kes indeks mempunyai sejarah menziarahi pesakit di sebuah hospital bersama beberapa ahli keluarga. Meskipun tiada kes positif COVID-19 dikesan daripada saringan di hospital tersebut, semua ahli keluarga yang bersama kes indeks telah pun dikesan positif. Justru Tan Sri Dr. Nur Hisham menggesa orang ramai yang mempunyai keperluan mendesak untuk menziarahi pesakit di hospital supaya memakai pelitup separuh muka dan menjaga penjarakan fizikal. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Seorang juru teknik kilang didenda RM2,500 oleh Mahkamah Magistrate Balik Pulau atas kesalahan tidak mematuhi perintah pengawasan dan pemerhatian ketika dikenakan perintah kuarantin di rumah. Mahkamah turut menetapkan hukuman penjara 5 hari jika gagal membayar denda. Ramesh Kumar, 42 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Khalijah Muhammad Khalid. Dia didakwa ingkar perintah pengawasan dan pemerhatian dengan berada di pusat sukan Spice Arena Bayan Baru kira-kira pukul 5.45 petang 7 Ogos lalu. Tindakan itu melanggar perintah kuarantin wajib di rumah mengikut subsection 22(b) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.
Mengapa keputusan perluas MySalam kepada golongan M40 ditangguhkan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan dan ribut petir kini berlaku melibatkan hampir kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung untuk malam ini. Dan keadaan hujan dan ribut petir ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Terutamanya membabitkan kawasan-kawasan di sekitar negeri Kelantan, Pahang, Terengganu dan juga di sekitar pedalaman negeri Perak ini. Manakala keadaan hujan di sekitar negeri Johor dan juga negeri Sembilan ini dijangka akan reda sedikit masa lagi. Kita ikuti pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan hujan dan ribut petir juga kini sedang berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian di sekitar utara dan juga di sekitar barat negeri Sabah, khususnya membabitkan wilayah Persekutuan Labuan. Bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar pedalaman dan juga di sekitar barat negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca lembap bagi kedua-dua negeri ini juga dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok pula, dijangkakan keadaan hujan akan berlaku membabitkan kawasan pesisir pantai di sekitar barat Semenanjung, membabitkan pesisir pantai negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga di sekitar Johor Barat ini. Dan keadaan hujan pesisir pantai ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke tengah hari esok. Manakala cuaca dijangka cerah bagi negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung, juga di hampir kesemua bahagian untuk Sabah dan juga Sarawak untuk pagi esok. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan Rakyat, Kementerian Keuangan terpaksa menangguhkan keputusan memperluas program skim pelindungan kesihatan masyarakat MySalam kepada golongan M40 kerana memerlukan pindaan undang-undang. Keputusan memperluas skim MySalam kepada golongan M40 itu dibuat kerajaan terdahulu pada Februari lalu. Pada peringkat awal, kita memang meluaskan perkhidmatan ini kepada golongan B40. Walau bagaimanapun, perluasan skim MySalam kepada kumpulan M40 ini ditangguhkan berdasarkan alasan berikut. Yang pertama, klausa 2.1 Surat Ikatan Amanah MySalam hanya membenarkan dana MySalam digunakan untuk membiayai perlindungan insurans bagi hospitalisasi dan penyakit kritikal untuk kumpulan B40. Dan di bawah klausa 11.2 Surat Ikatan Amanah adalah tidak dibenarkan untuk membuat pindaan kepada klausa 2.1 dan dengan itu MySalam terhad kepada kumpulan B40. Walau bagaimanapun, kerajaan khususnya kementerian masih melihat bagaimana cara untuk meningkatkan dan memperluaskan coverage bagi MySalam ini.
Datuk Abdul Rahim Bakri menjawab pertanyaan Wakil Kota Melaka, Ku Poe Tiong. Setakat ini jumlah pampasan yang telah dibayar kepada pemegang polisi ialah sebanyak RM31.57 juta. Ia meliputi bantuan keuangan RM8,000 secara sekali bayar bagi 45 jenis penyakit kritikal selain bantuan perbelanjaan hospital. Pemegang polisi dalam kategori PUI COVID-19 juga akan diberikan faedah kemasukan ke hospital sebanyak RM50 sehari selama 14 hari tempoh kuarantin. Seramai 15.1 juta orang sudah mendaftar aplikasi MySejahtera setakat Ahad lalu, manakala 322 pesakit COVID-19 berjaya dikesan melalui aplikasi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Ridwan Muhammad Yusof, sebagai satu kebiasaan baharu, kerajaan akan memperluas penggunaan aplikasi berkenaan termasuk mewajibkan premis menggunakan MySejahtera. Jelas beliau lagi, masyarakat tidak perlu bimbang dengan penggunaan aplikasi tersebut kerana ia tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang menjaga maklumat pengguna daripada diceroboh. Itu nampaknya menjadi satu kekangan untuk kita lebih mahu menggunakan data. Tapi kita kena ingat, kita ada undang-undang Personal Data Protection Act. Sesiapa saja yang orang kata tu mengambil maklumat peribadi dan mengeluarkan maklumat itu, dia subject to law. Dia tertakluk pada undang-undang. Ini yang penting. Jadi kalau kita terus menggunakan excuse oleh kerana PDPA kita tidak mahu menggunakan kaedah berkongsi data, maka perkembangan atau pembangunan apa segala bentuk akan terkekang. Contohnya MySejahtera, kita ada maklumat. Ini adalah dibendung dengan adanya PDPA. Seseorang yang mengeluarkan maklumat pribadi contohnya are subject to loss. Ini adalah orang kata permekasaan kita sendiri dari sudut security dan sebagainya untuk memastikan maklumat pribadi tidak dikongsi ramai secara berleluasa. Persoalan mengenainya dibangkitkan Wakil Bandar Kuching, Kelvin Yee Leon. Tabung Wakaf Air Nasional atau Wakaf Air dijangka bermula selewat-lewatnya hujung tahun ini setelah model pembiayaan inovatif bersesuaian dimuktamadkan. Inisiatif untuk membangunkan mekanisme pembiayaan projek bekalan air luar bandar melalui pendanaan awam itu telah dimulakan Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa. Jelas menterinya, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ia bagi mewujudkan akses rakyat luar bandar kepada sumber pembiayaan bekalan air yang mudah, cepat dan mapan. Wakaf air yang dijujukkan ini mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama, kita menerima sumbangan dalam bentuk tunai daripada individu atau syarikat dengan niat untuk wakaf air melalui akaun yang dikhaskan untuk wakaf air. Yang kedua, menguruskan sumbangan dana berdasarkan ruang lingkup perbelanjaan yang ditetapkan melalui kaedah yang sistematik, terus dan berintegriti serta berorientasikan keperluan pengguna. Dan yang ketiga, membiayai pelaksanaan projek infrastruktur bekalan air berskala kecil yang dianggarkan tidak melebihi RM50,000. Contohnya projek penggalian perigi, pembelian peralatan seperti pam, penyelenggaraan, pemasangan paip, sambungan ke rumah, termasuk juga penyediaan mini dam dan tangki-tangki simpanan supaya memastikan penduduk mendapat bekalan air walaupun di musim kemarau. Menerusi wakaf air, kebergantungan kepada pembiayaan kerajaan dapat dikurangkan sekaligus meningkatkan penglibatan awam dalam menjayakan agenda negara. Selain itu, langkah-langkah mitigasi keuangan yang sesuai dan cepat dapat diambil bagi mengatasi isu kekangan peruntukan bagi membiayai penyelenggaraan penyediaan infrastruktur air luar bandar. Datuk Tuan Ibrahim menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid. Projek perumahan Felda di Gunung Besaut 2 bakal siap hujung tahun ini. Paparannya seketika nanti. Masih bersama berita perdana.
Hari keempat kempen pilihan raya kecil Dun Slim Perak. Kempen calon Barisan Nasional BN Muhammad Zaidi Aziz sudah meliputi 60%. Beliau mendekati penduduk perkampungan orang asli, perkampungan tradisional serta gugusan Felda selain menjelajah ke semua 13 pusat daerah mengundi. Ketika ditemui pada program ziarah kasih di Kampung Kelah Baru, Muhammad Zaidi berkata antara isu yang dibangkitkan pengundi adalah masalah banjir, tanah serta berhubung rumah generasi kedua Felda. Tapi sebenarnya banjir kilat ni, isu banjir ni bukanlah maknanya masa ini saja. Benda ni dah berlaku yang lepas juga. Dan almarhum Datuk Omar Kosyari sebenarnya telah pun sebenarnya membuat tindakan susulan tentang isu ni. Telah angkat perkara ni kepada peringkat jawatan kuasa tindakan daerah. Kemudian dia telah membawa juga benda ni ke peringkat kajian negeri, bercakap dalam sidang DUN dan juga ke peringkat pusat. Terdahulu, Muhammad Zaidi mengadakan lawatan di sekitar Pekan Slim bersama Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Pengangkutan Awam dan Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi. Baik, sementara itu, peruntukan RM250,000 diluluskan Kerajaan Negeri bagi menaik taraf pusat perniagaan Ladies Lane di beberapa kemudahan lain di Pekan Slim. Langkah itu menurut Datuk Noli Ashilin bertujuan mengubah wajah pusat perniagaan itu sekaligus menarik lebih ramai kedatangan pelancong. Pada masa sama, usaha tersebut juga mendapat bantuan yang memberi limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Ladies Lane yang dianjurkan pada hujung minggu dan juga attraction seperti wall mural dan sebagainya boleh membawa pelancong-pelancong yang sedia ada yang berdekatan di produk-produk pelancongan untuk hadir bersama membelanja di Pekan Slim sendiri. Pusat perniagaan Ladies Lane melibatkan 30 usahawan wanita di samping 20 usahawan food truck. Pusat perniagaan itu yang dibuka setiap hari Ahad mula beroperasi sejak 2017. Projek Perumahan Generasi Baharu Felda PGBF cetusan idea bagi memberi peluang kepada generasi kedua Felda untuk memiliki rumah pada harga mampu milik. Ya, projek yang terletak di Gunung Basalt 2 itu termasuk dalam jumlah keseluruhan sebanyak 20,000 unit rumah generasi baharu Felda. PGBF memberikan manfaat kepada peneroka khususnya di gugusan Basalt Trola. Ya, wartawan Nur Syahana Kamarudin ada butirannya. Sebanyak 102 unit telah dibina di kawasan projek berkenaan dengan setiap unit dilengkapi 3 bilik serta 2 tandas. Lokasi kawasan perumahan tersebut yang strategik membolehkan penduduk menggunapakai kemudahan dan fasiliti sedia ada tanpa perlu bergerak jauh. Ternyata inisiatif berkenaan menjadi pemangkin semangat bagi generasi baharu Felda yang ingin terus menetap di tanah rancangan ini. Jadi harapan kami pihak pengurusan projek perumahan generasi baru Felda ini dapat memberi sinar barulah untuk generasi baru Felda, khususnya yang duduk dan bermastautin di kawasan Felda, khususnya gugusan Basalt. Projek yang telah siap 95% ini dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Peneroka terlibat amat menyambut baik projek perumahan yang dibangunkan untuk generasi Felda. Harapan diorang dan penerimaan diorang amat baiklah dan menggalakkanlah, dan diorang sebenarnya tertunggu-tunggulah dan ternanti-nanti projek perumahan ini siap dan dapat memberikan sinar barulah kepada anak-anak lah. Di samping itu, Felda turut menyediakan skim sewa dan beli selama 5 tahun kepada pemohon yang layak. Felda sentiasa komited dalam membela nasib golongan Felda dan menerusinya projek perumahan generasi baru Felda. Antara inisiatif projek pembangunan yang dibangunkan Felda khususnya kepada warga peneroka di gugusan Basalt ini, dan melaluinya sebanyak 102 biji rumah akan diserahkan kepada pemilik yang dijangka menjelang hujung tahun ini. Nur Syahana Kamarudin, Berita RTM.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM menggalakkan lebih banyak pengendali platform e-dagang diwujudkan di Malaysia bagi memasarkan produk-produk halal tempatan ke luar negara. Justru Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata kementerian bersedia membantu syarikat tempatan mengadakan kerjasama dengan mana-mana syarikat berpotensi dari luar negara. Menyampaikan ucap tama di majlis menandatangani memorandum oleh Aladdin Group di Bandar Utama, beliau turut memaklumkan penggunaan logo produk Ummah juga akan diperluas bagi memperkasa dan merancakkan ekonomi umat Islam di peringkat global. Sekarang ni kita tengah mengeluarkan barangan produk Ummah, di mana kita ada cok produk Ummah. Dari mana dengan isu kerjasama Islam antarabangsa ada produk Ummah, dan setengah kebanyakan barang-barang yang tidak dapat status halal lagi, maka kita akan ada cok produk Ummah, di mana Aladdin akan memasarkan barang tersebut. Aladdin Group mengumumkan penstrukturan semula syarikatnya dengan menumpukan platform beli belah e-dagang patuh syariah dan halal bagi menyediakan rantaian bekalan ke lebih 40 negara di seluruh dunia. Usahawan PKS boleh memanfaatkan perkhidmatan transaksi pembayaran dua hala dengan kos lebih rendah. Melalui platform e-dagang BillPlease, pelanggan dapat menikmati caj transaksi FPX pada kadar rata RM1.50. Seiring dengan matlamatnya, pelanggan boleh membayar dan menerima pembayaran dalam talian secepat mungkin pada kos transaksi serendah mungkin. Laporannya bersama Vimala Kasturi Verasami. Jual beli melalui platform e-dagang kini menjadi norma baru yang dipraktikan dalam kehidupan seharian impak daripada pandemik COVID-19. BillPlease merupakan satu platform bagi memudahkan para peniaga menerima pembayaran daripada pelanggan secara dalam talian. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Nazruf Hakim menjelaskan, syarikat yang ditubuhkan sejak 2015 menawarkan perkhidmatan meliputi proses nilai pembayaran dan program aplikasi perisian API bagi proses integrasi mudah. Kita pastikan in terms of plugins untuk integrate dengan platform-platform seperti WooCommerce, EasyStore semua dah sedia. Maksudnya merchant, salaga, peniaga boleh terus integrate dengan hanya cut and paste a few things daripada BillPlease ke platform tersebut. Kini, syarikat Bumi Putera itu memproses sekitar 8 hingga 10 juta ringgit untuk 2,000 peniaga aktif secara harian. Our revenue stream ada empat jenis. Satu ialah kita punya transaction fee. Nombor dua ialah kita punya monthly membership fee. Nombor tiga ialah kita punya revenue share dengan our partners. Seperti Senangpay, banks. Nombor 4 ialah daripada kita punya dividend lah from the revenue. Tahun lepas, pemprosesan nilai pembayaran syarikat itu mencecah sejumlah 1 bilion ringgit dengan kutipan pembayaran lebih 35,000 syarikat dan pertubuhan dalam negara. Platform itu juga menyasarkan untuk mencapai seramai 10,000 peniaga aktif menjelang 2024. Sekiranya anda ingin berdaftar dan menikmati tawaran yang disediakan BillPlease, layari laman sesawang www.billplease.com. Vimala Kasturi Verasami, Berita RTM. Meski banyak kelonggaran diberi dalam pelaksanaan PKPP, SOP keselamatan terus diperketat termasuk dalam sektor pelancongan domestik. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee yang ke Pulau Pinang bersama Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MAHTA baru-baru ini ada butirannya. Memastikan SOP keselamatan kesihatan dipatuhi antara yang ditekankan kebanyakan pengusaha pelancongan Pulau Pinang. Langkah keselamatan wajib antaranya termasuk melaksanakan pengesanan suhu badan dengan alat pengimbas suhu dan saringan gejala berkaitan COVID-19 seperti batuk, sakit tekak atau sesak nafas dilakukan setiap hari terhadap pekerja dan pengunjung.
Dan kita pun menggalakkan konsep pelancongan bertanggungjawab, responsible tourism. Kita telah menyendaraikan 5 obligasi untuk tour operators dan juga 5 obligasi untuk pelancong. Contohnya untuk pelancong dia mesti memakai itu pelitup muka dan juga kena cuci tangan regularly dan kena mengamalkan jarak sosial dan juga membuangkan face mask ini dengan proper. Tidak boleh membuangkan face mask ini sewenang-wenangnya. Tinjauan di beberapa lokasi mendapati tahap pematuhan SOP keselamatan juga agak memuaskan. Anggota polis, rela dan sukarelawan ditempatkan bagi melakukan pengawasan di lokasi strategik. Okey, kita tahu sekarang ni dengan pandemik COVID ni, peserta pelancong-pelancong agak takut tapi insyaAllah dengan apa yang Penang dan apa yang segala yang telah diorang sediakan dari segi SOP, dari segi kemudahan, saya rasa pelancong-pelancong dalam negara tak perlu takut. Kita memang menjaga SOP kita supaya diorang boleh melancong dengan keadaan tenang. Selain itu, pemilik kafeteria, kios, kedai seberguna dan cenderahati juga beroperasi dengan mematuhi sepenuhnya mengikuti SOP berkaitan. Sepanjang kita mengikuti fam trip yang telah dianjurkan, kita dapati SOP yang telah dikenakan ke atas tempat-tempat pelancongan, restoran-restoran. Kebanyakan pengusaha-pengusaha mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Walaupun benda itu susah, tapi demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, kita kena akur dengan SOP yang ada. Di setiap lokasi pelancongan dan percutian di mana sekalipun, saranan Kementerian Kesihatan agar mengikut SOP keselamatan wajib dipraktiskan agar kita terus membendung penularan wabak COVID-19. Oleh itu, anda disarankan sentiasa memakai pelitup separuh muka serta menjaga jarak sosial anda. Amrul Aizat Muhammad Syafi'i, Berita RTM. Assalamualaikum, terima kasih Fatil dan juga Margaret. Sukan SEA Vietnam 2021, Majlis Olimpik Malaysia MOM akan merangka draft kriteria bagi pemilihan atlet muda yang akan mewakili Malaysia ke Sukan SEA ke-31 ini dan akan dibincangkan dengan Majlis Sukan Negara MSN hujung tahun ini. Manakala Persatuan Sukan harus mempersiapkan atlet mereka 6 bulan sebelum berlepas ke Vietnam. Demikian dijelaskan Presiden MOM Tan Sri Mohamad Norza Zakaria. OCM akan diwakili oleh Datuk Nazif dan kita akan membincangkan sebelum proses selection kriteria itu akan kita muktamadkan. Tambah beliau, bengkel Sukan SEA ke-31 dan Sukan Malaysia akan diadakan dengan semua persatuan sukan bagi mendapat maklum balas berkaitan keputusan mempertaruhkan atlet muda berkenaan. Sementara itu, Vietnam kekal dengan keputusannya untuk mengumumkan jenis sukan yang akan dipertandingkan pada November ini. Di majlis sama, Tan Sri Norza turut mengumumkan pembukaan serta naik taraf Hotel Olimpik di Jalan Hang Jebat berkuat kuasa awal Ogos lalu. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli Lembaga Pengarah MOM ke-21 sesi 2018-2021 di Wisma MOM. Tan Sri Norza Zakaria turut mengumumkan pelantikan pengarah Akademi Olimpik Kebangsaan Nicholas Chan menggantikan Profesor Dato Dr. Sharmala Subramaniam. Because of the new ruling of that we need to have a separate NOA Academy Director, not from the EB. So we have basically go through these candidates and get a new appointment to replace Professor Datuk Dr. Sharmala. Tambah beliau, Persekutuan Sukan Commonwealth CGF turut mengumumkan penganjur Sukan Commonwealth Birmingham 2022 tidak akan menyediakan perkampungan sukan.
Sebaliknya, semua atlet dan pegawai akan ditempatkan di universiti dan hotel berdekatan venue pertandingan. Sukan Commonwealth Birmingham akan berlangsung pada 28 Julai hingga 8 Ogos 2022 melibatkan penyertaan 72 negara dan 5,000 atlet. Masih lagi dengan perkembangan Sukan C, Persatuan Bola Sepak Takraw Malaysia PSM menjangkakan berdepan cabaran sengit daripada tuan rumah Vietnam. Ini kerana skuad lelaki dan wanita negara terbabit menunjukkan peningkatan prestasi. Presiden PSM Datuk Seri Ahmad Ismail berkata skuad wanita Vietnam sudah menjadi pencabar pingat bersama Thailand. Skuad lelaki negara itu pula sedang menunjukkan peningkatan untuk menjadi pencabar utama kepada Thailand, Malaysia dan Indonesia. Pada edisi Sukan C lalu, pasukan wanita negara memberi saingan kepada Vietnam sebelum tewas kerana kesilapan sendiri. Namun mereka menjangkakan akan turut menunjukkan prestasi hebat kerana gigih berlatih biarpun ketika pandemik COVID-19. Pada Sukan C 2019 di Filipina, Malaysia membawa pulang 2 pingat perak menerusi acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Regu wanita pula menghadiahkan pingat gangsa daripada 6 acara dipertandingkan. Manakala pada edisi 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia meraih 2 emas, 3 perak dan 6 gangsa daripada 12 acara. Teka-teki mengenai kedudukan Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Perak PAFA terjawab dengan peletakan jawatan Muhammad Azlin Muhammad Nazri. Bagi mengisi kekosongan itu, penolong Setiausaha PKMP FC Muhammad Helmi Muhammad dilantik. Perkara itu diumum PAFA. Pengesahan sekaligus menamatkan kabar angin yang bertiup kencang sejak Kongres Tahunan ke-62 persatuan itu 4 Ogos lalu. Timbalan Presiden PAFA, Datuk Adli Shah Ahmad Tah ketika dihubungi mengesahkan peletakan jawatan Muhammad Azlin itu. Beliau mengesahkan tiada sebarang konflik berlaku antara mana-mana pihak, sebaliknya dilakukan sebagai langkah pengstrukturan pentadbiran PAFA. Muhammad Helmi memulakan tugas hari ini. Akademi Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Soccer School menerima keahlian emas piagam Super Rimau FAM. Ia merupakan penganugerahan kedua buat Akademi Bola Sepak Negeri selepas Akademi Johor Darul Takzim. Anugerah keahlian disampaikan FAM dalam satu majlis di Pusat Latihan FAS Shah Alam. Ia disampaikan pengarah teknikal FAM Peter Diru kepada Setiausaha Agong FAS Dr. Johan Kamal Hamidun. Turut hadir pengarah teknikal FAS Michael Faxton-Baina dan Ketua Akar Umbi FAM Samuel Siu. Sebelum menerima anugerah berkenaan, Akademi perlu memenuhi beberapa kriteria ditetapkan. Ia termasuk aspek kepimpinan, perancangan, kemudahan, pertandingan dan pendidikan. Ini pula kisah rasa tanggungjawab dan tindakan terpuji penyokong bola sepak. Seorang penyokong fanatik pasukan Terengganu FC hadir ke pejabat pengurusan hari ini untuk membayar tiket bagi 3 perlawanan melibatkan TFC pada tahun 2010. 10 tahun lalu, dia bertindak memanjat pagar stadium dan masuk secara haram ke dalam stadium bagi menonton perlawanan pasukan Terengganu. Perkara itu dikongsikan TFC menerusi laman Facebook rasmi mereka. Penyokong berkenaan menyatakan pada ketika itu beliau masih muda dan pemikirannya masih belum matang tentang betapa besarnya sumbangan penyokong dalam membantu kewangan dan kestabilan pasukan walaupun hanya membeli sekeping tiket. Beliau merasa bersalah dan ingin mengambil tanggungjawab untuk memulangkan apa yang sepatutnya beliau serahkan sekian lama. Bagi TFC, ini adalah satu tindakan yang sangat terpuji dan menunjukkan beliau adalah seorang yang jujur bukan sahaja sebagai seorang penyokong tetapi sebagai seorang manusia. Semoga sikap dan rasa tanggungjawab ini dikongsi oleh semua penyokong bola sepak Malaysia.
Gelagat haiwan peliharaan kerap kali mencuit hati pemiliknya. Menerusi video dikongsi Iman Irfan di Twitter pada Khamis lalu, kelihatan kambing peliharaan rakannya seperti sengaja memerangkap diri dalam lumpur di kampung Sungai Kembung, Bangi, Selangor. Aksi kambing itu mencuit hati netizen yang meraih 203,000 tontonan. Seorang lelaki berjaya memancing seekor ikan dari balkoni rumahnya. Video dikongsi pengguna Twitter ini bagaimanapun tidak dapat dipastikan lokasi kejadian. Dapat dilihat pemancing ini membaling joran dari balkoni dipercayai dari tingkat 8 ke arah sungai di bawah. Tidak lama selepas itu, dia berjaya menaikkan seekor ikan. Seorang bayi setahun pula nyaris maut selepas kepalanya tertusuk sebatang besi keluli di China. Bapa mangsa berkata anak lelakinya itu sedang bermain di luar rumah mereka lalu tergelincir. Kejadian menyebabkan kepala anaknya tertusuk batang besi yang terjulur atas penutup lubang. Bapanya terpaksa menggunakan pelayar untuk memotong batang besi itu sebelum membawa mangsa ke hospital. Kanak-kanak itu dilaporkan stabil selepas menjalani pembedahan. Sekalipun kurang mendapat sambutan, filem aksi Gran mencatat sejarah tersendiri dan mengharumkan nama Malaysia apabila dinobatkan pemenang anugerah Daniel A. Kraft di Festival Filem Asia New York ke-19. Festival filem berprestij itu akan bersiaran secara dalam talian melalui aplikasi Smart Cinema dari 28 Ogos hingga 12 September ini. Gran, filem aksi persilatan terbitan Layar Pictures dan Tree of Hopes Productions pernah ditayangkan di Pawagam Malaysia dan Brunei pada 10 Oktober 2019. Menelan belanja RM700,000, pengarah muda Ariel Abu Bakar tidak menyesal menggunakan wang sendiri menerbitkan filem itu demi memartabatkan seni silat pusaka bangsa. EasternKicks.com selaku media rasmi Festival Filem Asia New York melaporkan kemenangan itu meletakkan Ariel Abu Bakar setaraf dengan pengarah terkenal lain, antaranya Dan Tilam menerusi filem Operation Red Sea, Yu Song The Bodyguard dan Yoon Byung-jil The Villainess yang memenangi anugerah Daniel A. Kraft bagi kecemerlangan filem aksi sebelum ini. Filem Gran dibintangi Namron, Koharullah Majid, Fina Tajuddin, Fad Anwar, Azlan Komeng dan Megat Syahrizal. Selain logo Hari Kebangsaan 2020 yang bertemakan Malaysia Prihatin mendapat pujian rakyat Malaysia, lagu rasminya turut disukai ramai. Ya, lagu Malaysia Prihatin, sentuhan pengarah muzik RTM Datuk Mokhzani Ismail dan lirik oleh El Sol Ahmad berjaya membawa era pop baru dalam lagu patriotik. Menggabungkan 3 orkestra iaitu Orkestra Simfoni Kebangsaan, Orkestra Filharmonik Malaysia dan Orkestra RTM sendiri, lagu Malaysia Prihatin dinyanyikan Ernie Zakri. Dia adalah pilihan yang tepat dan kita bincang tentang key, tentang konsep lagu tersebut dan dia bersetuju dan alhamdulillah lah, dan saya rasa pemilihan itu sangat tepat kerana kalau kita lihat dia telah dapat membawa lagu itu ke arah yang paling terbaik lah. Bagi Ernie Zakri, peluang untuk menyanyikan lagu patriotik sudah lama dinantikan. Dan alhamdulillah rezeki juga tak sangka rupanya ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang nak dengar lagu-lagu yang seperti ini sebenarnya. Cuma mungkin rezeki pada tahun ni promosinya itu besar kan, dan happy sangat-sangat bila dapat banyak sangat feedback daripada, terutamanya kalau saya baca sendiri dekat Facebook, ada yang rasa best, ada yang rasa happy, rasa berbangga dapat mendengar lagu-lagu patriotik dinyanyikan sebegini, kerana sangat berbeza daripada lagu pop. Saya menyanyikannya sedikit bunyi klasikal sikit lah. Selain berentak Simfoni Orkestra, lagu Malaysia Prihatin turut dipersembah dalam versi choir oleh Gemersik Chorus dan versi pop oleh gabungan penyanyi Siti Sarah, Syamil, Aina Abdul dan Alif Sata. Baiklah, berita perdana edisi Selasa 18 Ogos berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Ya, berbudayakan kebiasaan baharu, bendung COVID-19, terus patuh SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.